Baru-baru ini dalam majlis yang dihadiri oleh Kebahduli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku, baginda bertitah mengenai orang Melayu. Kita tak dapat nafikan mutaakhir ini kita menyaksikan kebangkitan dan penyatuan orang Melayu. Tuanku bertitah, Majlis Agama Islam akan menganjurkan suatu himpunan program Islam identiti bangsa Melayu. Dalam titah tuanku, ada suatu perkara yang mungkin boleh kita ambil pedoman. Hal yang paling mustahak mengenai masyarakat Melayu ialah Islam. Islam hendaklah menjadi identiti dan pengenalan kepada bangsa Melayu. Orang Melayu tidak boleh dipisahkan daripada Islam. Tapi hari ini kita tengok jati diri. Datuk selalu sebut tentang jati diri, brand orang Melayu. Orang Melayu ni dia malu nak jadi Melayu. Mungkin Datuk ada tulis tentang dia makan keju orang putih, dia boleh bercakap orang putih. Pasal tu bila dia pergi KL, daripada mana? Bukan Pelda Cuping. Orang tak habaq daripada Cuping. Habaq Pelda Cuping apa Ustaz Fitri? Habaq apa? Cuping Valley. Tuan-tuan ni saya nak pesan ni, jangan duk habaq Pelda Cuping. Pi Kuala Lumpur makan kenduri ke apa ke, pi mesyuarat apa ke. Mai daripada mana makcik? Cuping Valley. Tang mana? Sebelah Mid Valley. Bukan depa tahu. Mau habaq Pelda Cuping ke? Malulah. Yang tu sampai terus tu brand tu, jati diri tu. Kita malu kan nak mengaku Melayu Muslim. Mungkin Datuk boleh respon sikit dan kita tutuplah kita punya forum pada malam ini di Masjid Nurul Huda Cuping Valley. Okey, kemas kan. Ni tuan-tuan tahu kita di sini ramai ni ribuan sedang menonton. Takkan saya nak abang Pelda kan. Okey. Sila tu terus tutup lah tu, insya-Allah. Terima kasih. Ustaz Mariza ni pandai ni. Kalau nak jual barang boleh. Sebelum saya jawab soalan Ustaz Mariza, saya nak cerita sikit. Baru-baru ni ada duta Palestin mai ke Perlis. Kayu bersikal lah mai rumah saya ada, tapi yang penting mai menghadap tuanku lah. Tuanku Pemangku. Ustaz Nazim layan lah. Ustaz Nazim bagi makan apa tak tahu. CEO. Tapi saya nak sebut tentang Palestin. Dulu di Palestin, Mufti Palestin pada zaman sebelum Israel ambil Palestin ni, nama dia Amin Husseini. Aminul Husseini telah keluarkan satu fatwa. Dalam fatwa dia kata haram bagi orang Palestin jual tanah kepada Yahudi. Kerana Yahudi kalau duk jual tanah kat dia orang, satu hari Yahudi akan ambil negara Palestin ni. Ramailah orang bantah Aminul Husseini. Apa mufti kolot? Yahudi bawa pembangunan. Nak membangunkan negara Palestin. Aminul Husseini tak faham. Aminul Husseini dipenjarakan. Atas sebab banyaklah cerita selepas pada tu. Tapi apa yang Aminul Husseini kata benar. Mula-mula beli tanah, lama-lama menguasai tanah, kemudian membentuk kekuatan, kemudian menghalau orang Palestin. Asalnya mereka ni tak ada tanah. Bangsa-bangsa British lah dia putuskan hantar Yahudi ni mai balik ke Palestin. Dulu mereka nak bawa balik Yahudi ni ke Palestin. Sultan Abdul Hamid, Khalifah Turki, tak setuju. Dia kata innaha laisa bi ardi wa laisa bi ardi qaumi. Wa laisa bi ardi ajdadi. Dia kata ini bukan tanah aku, bukan tanah mak bapak aku. Ini tanah kaum muslimin. Mereka tawarkan dia dengan jutaan sterling emas. Khalifah tolak. Tapi orang Arab juga yang rasa nak membangun, baguslah nak rasa membangun tu.
Akhirnya Palestin jadi macam sekarang. Asalnya jemput tumpang. Macam tu lah. Saya nak cerita Palestin lah. Duduk Malaysia, jangan duduk kecil hati apa. Saya tak cerita tentang mereka. Saya cerita Palestin. Sebahagian manusia ni, dalam dunia ni, ada perangai dia tak ada tempat. Orang panggil, dia tak ada tempat. Nak duduk, hujan panas merempat. Orang yang ada rumah luas, tumpangkan dia. Mailah naik tumpang, kesian, hujan. Dia pun naik dalam rumah tu. Duduklah, carilah tempat tang mana boleh tidur. Rumah ni besar. Boleh tidur kat mana-mana. Janganlah susah hati. Buatlah macam rumah sendiri. Tuan rumah kata. Mula-mula dia tidur elok. Lama-lama sebahagian ni dia mula kata, ni dalam rumah ni saya tak mau masak sekian-sekian. Wih, terkejut tuan rumah. Dalam rumah ni saya tak mau hampa nak pergi semayang qamat kuat-kuat. Kita kira dalam rumah ni hak kita sama. Kita tak boleh lah, kami asal rumah ni, kami orang Islam. Tak boleh. Kami tak mau benda macam tu. Asalnya dia menumpang Lepas tu dia jadi macam tu. Yang tu berlaku kat Palestin lebih pada tu lah. Dan sebahagian manusia macam tu. Kita tidak ada isu dengan orang-orang non-Muslim yang insaf ataupun yang mempunyai sikap yang santun dan memahami realiti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang-orang Islam duduk di negara China, dahsyat keadaan mereka, masjid diroboh dan berbagai lagi. Kita tak setuju pun orang Islam duduk di negara China tak bersaing untuk mengambil kekuasaan di negara China. Di India lagi dahsyat. Tak boleh, lembu tak boleh makan, semelih tak boleh lembu. Walaupun di kampung mereka sendiri dipukul sampai mati. Menteri di India kata tidak ada persamaan hak, kerana Muslim tak sama dengan India. Muslim itu darjat dia rendah. Padahal tuan-tuan tahu berapa ramai orang Islam di India? 300 juta. Dirogol, dipukul, dibakar masjid, diruntuh. Atas dasar ini negara ada identiti je Hindu. Kita tak bersetuju hal itu dan kita tak buat hal itu di negara kita. Sekian lama orang non-Muslim hidup dalam negara ni, macam saya beritahu, duduk di kampung orang Islam. Orang Islam tak payah ceramah pun. Orang Islam tahu tak boleh buat pada orang lain zalim pada orang. Kalau ada non-Muslim dipukul di jalan kerana dia non-Muslim, semua orang Islam akan bantah. Betul tak? Semua orang Islam akan bantah. Orang Islam sangat jelas dalam hal ini. Orang Islam sangat jelas. Tapi sebahagian orang ini, dia telah tak tahu menghargai budi dan jasa orang. Sebahagian, saya tak kata semua, beberapa orang. Ni, yang bantah hadis 40 ada ni, geng ni tuan-tuan tengok, semasa cerita 3 orang anak yang masuk Islam tu, padahal mahkamah berpihak pada kita akhirnya. Mereka tu yang bantah. Bukan saja bantah, mereka buat seruan supaya dituduh kita diperoleh Majlis Agama Islam sebagai pencolek dan seumpamanya. Terpaksa menyorok ustazah tu, mencari perlindungan diri kerana mereka menggesa untuk dibunuh ustazah tu di dalam negara kita. Kerana ustazah tu, dia kata telah mengislamkan budak-budak tu. Padahal mahkamah kata betul proses itu akhirnya. Dan ada beberapa orang politik semasa tu membela mereka. Atas dasar Islam rahmat lil alamin, apa semua bela mereka masa kes 3 budak tu, tidak membela kaum muslimin. Mangkak ni juga, ni PIP ni. Hak depan ni juga ni buat cerita hadis palsu ni. Nak minta buat keluar rupa hadis apa semua ni. Tak kira lah dia adalah duduk di camp mana. Tetapi mereka ni lah. Mereka ni. Yang sebab tu saya adil, saya tak hantam semua non-Muslim, ramai non-Muslim.
yang bagus, saudara-saudara kita, kerjasama kita, kita tak ada masalah. Kita cakap golongan yang ekstremis ini. Sebab itu Quran benar, sentiasa benar. Tentu dah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil menjadi orang dalam kamu selain daripada kamu. Yang mana mereka itu tak berhenti-henti nak menyusahkan kamu dan suka kalau kamu ditimpa dengan kesusahan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah zahirlah kebencian daripada mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang tersimpan dalam dada mereka lebih besar. Quran bagi tahu, Quran tak bohong kita. Islam dalam sepanjang sejarahnya sangat santun kepada non-Muslim. Kita tak akan buat kepada non-Muslim. Tapi mereka ini, ekstremis ini menzahirkan pemusuhan. Saya sebut pada semua parti politik sama saja. Kata parti politik ni bukan kadang ada beza sangat. Hari ni kawan ni kawan dengan kawan ni, besok kawan tu belum kawan dengan kawan ni. Dia kira siapa yang boleh dapat bagi undi ke dah. Bertawakal pada Allah. Kalau Allah menghendaki, seseorang akan memegang kuasa. Daripada kita bersekongkol dengan orang-orang yang memusuhi agama kita. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bukan ada isu apa. Nak baca hadis di kalangan orang Islam, dia duk buat tergempak. Cuba bayangkan. Orang Islam nak baca hadis Nabi di sekolah, dia yang tak setuju. Apa kejadah ni? Bukan nak pergi baca di kuil dia ke apa? Dulu orang Islam, non-Muslim harmoni, kelas agama depa masuk, anak-anak depa masuk. Walaupun tak masuk Islam tapi depa pandai. Sebab tu tuan-tuan tengok di Perlis baru ni dialog masyarakat Cina dengan saya, depa boleh sebut Fatihah lah, depa tidak juga merubah Cina mereka. Itu satu pengetahuan, mengetahui latar. Macam saya sebut, kalau pergi ke Siam, nama pun orang Islam kena tukar jadi nama Siam, asimilasi. Di Indonesia juga sama, di Filipina sama. Di kita ni bukan saja kok dia respect tak apalah, hampa nak mengaji agama apa punya hal, kami tak mau join. Tak boleh gagal. Hak kita nak mengaji pun tak boleh. Punya orang kata. So kena ambil nota lah hal ni. Orang kata berpada-pada, jangan lebih-lebih sangat. Kut makan tak habis. Boleh kata orang baik kalau tak ada di Malaysia ni. Tak usah dah buat cerita lah. Kok ada orang bukan Islam kena nanya dengan orang Islam, kemudian orang Islam sokong, tak akan ada. Orang Islam sentiasa Islam. Sebahagian ahli politik ceramah selalu seolah-olah macam ceramah ni orang Islam je yang ekstrim, seolah-olah. Cuba tengok ceramah dia, orang Islam nak menindas ekstrim. Banyaklah negara ni, saya bukan nak kata bukan semua orang non-Muslim, ramai non-Muslim yang ekstrim juga. Berani. Dulu Jawi, tuan-tuan, tulis Jawi ni bukan ada ubah apa. Kedai Cina pun ada yang tulis Jawi. Kedai ubat sengseh dia tulis. Walaupun 1-2 muka surat, macam perang dalam negara ni pasal tulisan Jawi. Jalan nak tulis Jawi, tak mau. Setara tu adalah mangkuk mana, kata tak apalah, kita ini keharmonian. Tapi kalau kena yang mereka tu,
Kalau orang bukan Islam cakap macam ni, kita tak dengar. Orang kata ini ekstrim, kita tak dengar orang politik kita. Kalau orang Muslim kritik sikit non-Muslim, kita tak boleh biarkan politik ekstrim ataupun pandangan-pandangan ekstrim dalam negara kita. Come on lah. Saya tak menyokong ekstrim mana-mana pihak pun, tapi tak simbang politik ni. Baru nak balik soalan Ustaz Mat Rizal tadi, kena sebut sikit lah benda ni. Boleh Ustaz Fitri no? Orang Melayu, Islam ni dia bukan agama kaum, dia bukan agama orang Melayu. Islam adalah agama semua orang. Allah jadikan kita semua, Nabi kata la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi. Tidak ada lebih orang Arab atau orang Ajam atau orang Arab dalam hadis Imam Ahmad. Tidak timbul soal satu bangsa lebih utama daripada bangsa lain. Tetapi setiap bangsa itu adalah keistimewaan di tempat dia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, walaupun ada ayat Quran sebut tentang al-anfal, harta rampasan perang. Yas'alunaka anil anfal. Ayat tu Ustaz Nazim selalu baca. Surah Anfal, surah harta rampasan perang. Tapi bila ditawan negara Iraq, Omar tak bagi tanah-tanah Iraq tu kepada tentera. Sawat Iraq tu dia tak bagi kepada tentera. Sebab apa? Dia tak mau nanti anak-anak orang Iraq hak mai kemudian rasa macam orang Islam penjajah, ambil habiskan pok-pok mereka. Dia kekalkan, dia ganti untuk tentera, bagi menghormati anak negeri itu dan perasaan mereka. Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy. Sebab apa? Quraisy lah yang dominan dalam kawasan itu. Quraisy yang utama dalam kawasan itu. Kalau orang lain jadi, dia tak boleh nak stabil. Nabi kata as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, dengar dan taat walaupun kalau jadi pemimpin kita Habasyi pun taat. Tapi dalam konteks pemilihan, cari Quraisy. Sebab Quraisy dominan di Mekah, di Madinah. Latar politik itu diambil kira. Bukan kerana kaum itu lebih baik pada kaum ini. Tak. Untuk kestabilan. Kawasan kita ini ialah kawasan orang Melayu Islam. Maka adatnya adat Melayu. When you in Rome, do what Roman do. Bila kamu duduk di dalam Rome, kamu buat apa yang orang Roman buat. Orang pun kita pergi British, pergi UK, cakap orang putih lah. Pergi negeri Arab, budayanya Arab lah. Sebab tu Allah kata inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu daripada lelaki wanita, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, supaya kamu kenal mengenali. Kamu kenal budaya dia. Nabi bila pergi ke Madinah, Nabi tengok, pergi hadir dalam majlis kahwin, senyapnya Nabi kata amma ma'akum lam fa innal ansar yu'jibuhumul lam. Tak ada ke nyanyi-nyanyi. Nabi kata Ansar bukan suka menyanyi. Kerana Nabi tahu itu culture setempat dia suka menyanyi. Nabi tak kata oh no you follow Mekah ya. No, this is Ansar land, tanah orang Ansar. Ini Malay land. Tak apalah, benda yang tak bercanggah dengan kemanusiaan semua, latarnya demikian. Itu satu. Dulu orang masalah pakai songkok jadi masalah, pakai baju Melayu jadi masalah. Come on lah. Okey. Orang Melayu, apa yang tuanku sebut baru ni bermaksud bahawasanya kita orang Melayu ni macam mana pun kita jangan tinggalkan Islam. Itu maksudnya. Bukan maksud Islam tu Melayu. Tak, maksudnya orang Melayu identitinya Islam. Alhamdulillah dalam negara ni orang Melayu tak ada yang pergi jadi Kristian ke jadi agama lain. Adalah hak meletup sikit view 1-2 tu, tapi itu bukan bangsa itu keseluruhannya. Tak ada family Melayu yang Kristian. Daripada
1511 Alfonso di Albuquerque masuk ke dalam di Melaka. Tidak ada orang Melayu sampai hari ini. Ada missionary schools, ada macam-macam, tapi tak ada orang Melayu tukar jadi Kristian. Terang mana tu Ustaz Mat Saleh kata, Ustaz Mariza pun mungkin ada na'udzubillah minum tunggang langgang pun nak mati kalau kata hang kapiak, dia marah. Dia marah. Islam juga dia kata dia Islam. Hak jahat tu dia. Saya pergi ke Riau, saya pergi ke Riau, Gubernur Riau kata Riau ni wilayah Islam, Riau, Indragiri, Siak semua. Orang Melayu, etnik Melayu, mereka ada Jawa, mereka ada macam-macam, etnik Melayu, bukan Jawa. Dalam rekod mereka tak ada yang menjadi agama lain, semuanya Islam. Maksudnya Allah takdirkan orang Melayu ni daripada dulu sejak dia masuk Islam, dulu dia ubah daripada Hindu dia jadi Islam, sejak itu dia tak pernah tukar dah. Dia kekal sebagai Islam. Ini satu benda yang alhamdulillah. Dan titah tuanku tu bermaksud kita nak yang ini kekal. Islam. Kok mana orang Melayu pun kalau dia nak berbudaya, budaya dia berteraskan Islam. Nak berniaga, berniaga dia berteraskan Islam. Nak berseni, seni dia teraskan Islam. Nak bernegara, negara dia teraskan Islam. Dan insya-Allah Maib di atas titah tuanku itu akan buat satu kongres besar Islam Identiti Melayu di negeri ini, dan saya dipahamkan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar semalam sembang, kerajaan negeri akan jadikan itu program besar kerajaan negeri, menghimpunkan tokoh-tokoh Melayu Islam. Kita akan panggil juga daripada Nusantara, Indonesia, Melayu Islam untuk mengangkat sebagai Islam hendaklah sentiasa menjadi jati diri orang Melayu. Kita tak mau orang bukan Islam faham Islam tu Melayu, bukan. Tapi kita nak faham orang Melayu faham, orang Melayu mesti kena ikat diri dengan Islam. Itu maksud kita.